Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan, salam badani, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini di Iswardi Morni Official di YouTube dan juga channel-channel yang kita lain, termasuk di TikTok kita yang banyak ni tuan-tuan. Dan terima kasih kerana yang share, yang like, yang subscribe, yang bersama dengan kita, yang menunggu saban malam untuk kita live. Terima kasih saya ucapkan. Dan kadang-kadang saya live sendiri. Malam tadi saya mohon maaf sebab tiba-tiba dia terpotong, tak apa, internet okey, laptop tak panas, tapi dia juga nak shutdown. Nak buat macam mana, bukan rezeki kita, tak apalah. Dan hari ini juga adalah pembentangan bajet. Saya harap tuan-tuan mungkin puas hati, ada yang tak puas hati, mungkin gembira, ada yang tak gembira, tapi tak apalah, itu lumrah. Kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Tetapi tuan-tuan, untuk topik kita pada hari ini, kita akan berbicara satu topik yang agak menarik, mungkin kontroversial. Kita tengok, kerana kita nak melihat satu tajuk yang hangat diperkatakan di kalangan ahli-ahli parti keadilan, di kalangan reformis, sama ada berdalam parti atau di luar parti, berkenaan dengan satu tajuk iaitu reformis bukan pengemis. Jadi konotasi tajuk ini boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Maksudnya boleh jadi reformis ni bukan orang yang mengemis, ataupun reformis ni bukannya dia pengemis yang kena minta-minta. Okay, so either way kita pun tak tahu direction macam mana perbincangan kita. Tetapi saya bertuahlah kerana saya bersama dengan dua ahli panel kita pada hari ini, saudara Pak Mus yang tidak asing lagi, Mustafa Mansor, dan juga saudara Jonah. Saya tak tahu nama betul Jonah sebenarnya. Bila saya tengok betul Khairul Anwar, baru saya tahu. So, saya mengenali beliau dengan nama Jonah je. Kan, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih sudi datang hadir pada program kita malam ini. Jadi kita ada beberapa wacana, beberapa cerita. Ada tajaan? Ada tajaan? Tajaan. Kita tak ada penaja. Penaja kita diri sendiri je. Mungkin saudara Jonah boleh sponsor goreng pisang lepas ni. Kan? Jadi kita nak bercerita lah. Ni mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tidak kenal. Dia beza zaman dulu dengan sekarang. Zaman dulu ni kita social media ni kurang. Kalau ada pun social media kita banyak pakai fake account. Nama-nama yang palsu dan sebagainya. Contoh siapa? Kawan kita Dan Binjai, sharpshooter. Nama pun Dan Binjai, nama pun sharpshooter, kan? So ramai kawan-kawan kita guna nama yang fake account kerana masa tu ISA, kan? So bila zaman dah moden ini, dah dengan pelbagai platform yang ada, so muka itu mudah lebih dikenali. Jadi kadang-kadang ada reformis yang mungkin tak ke depan, dia orang tak kenal dia, mungkin dia tak pandai, mungkin dia tak tahu, mungkin dia tak biasa guna. So yalah, dulu muda, kan, kita bermula dulu, kita nak cerita ni. Alright, sebelum kita nak cerita ni bagaimana bermula secara politiknya dan juga secara terlibat dengan reformasinya, mungkin saya mulakan dulu dengan Pak Mus, mungkin cerita sedikit latar belakang bagaimana bermula politik dan bagaimana menyertai reformasi. Silakan Pak Mus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Is yang menjemput saya hadir untuk bersama-sama dalam program Reformis Bukan Pengemis. Saudara saya, saudara Jonah, sahabat seperjuangan. Okey, secara simple, mudah saja. Saya ni sebenarnya bukan orang politik, Is. Saya ni bukan ada background bercita-cita dalam politik ke apa, tak ada. Jadi masa sekolah di tingkatan 6, tingkatan 5, tingkatan 6 itu bersekolah di sekolahnya yang dibangunkan oleh kawan-kawan PMX lah. Di mana? Mula-mula di Ipoh. Namanya Institut Sofa. Dan Institut Sofa ni sebenarnya adalah dia kata lapisan yang kedua selepas Yayasan Anda. So, Yayasan Anda bukan, Yayasan Anda di Bangsa. Nah, dekat dengan Pak Amjal. Dekatan juga dengan Universiti Malaya. Jadi lepas itu berkembanglah sekolah yang seperti itu, iaitu sekolah yang membela anak-anak orang kampung, orang miskin. Sekolah menengah? Sekolah menengah. Jadi sekolah menengah yang rata-rata anak-anak orang miskin, orang kampung, dan mereka yang tidak ada kemampuan untuk buat pengulangan. Jadi kalau MCE ke atau SRP ke ataupun SPM, MCE, SPM lah,
Jadi mereka yang buat ulangan ni datanglah ke sekolah-sekolah ini. Jadi saya masa itu saya mengulang SPM saya di sekolah namanya Institut Sofa. Okay. Kemudian tingkatan 5 masa itu. Dan saya sambung pula tingkatan 6 ke Institut Al-Masriah di Bukit Mertajam. Jadi Institut Al-Masriah juga adalah hasil dari pengembangan sekolah yang sama, iaitu daripada Anda, Institut Sofa, kemudian ada pula di Pulau Pinang. Sama juga, sekolah menengah juga, tapi itu tingkatan 6. Macam mana dia pilih pelajar sekolah? Dia pilih, ialah satu dari kawan-kawan yang mengulang lah. Sama ada mengulang STP, masa itu STP, ataupun MCE, ataupun SPM. Itu syaratnya adalah ulangan. Biasanya mengulang. Repeat lah. Repeat. Sebab fail. Sebab fail, sebab tak berapa bagus dan sebagainya. Dan masa itu pula, ini cerita Arkam ni. Saya ni pula masa di sekolah Anderson ni, kira sekolah bagus jugalah. Namanya rancangan khas. Budak-budak kampung yang okey sikit 3-4A tu, dia tak masuk asrama penuh, dia masuklah ke sekolah kita kata rancangan khas. Tapi masa SPM tu terlajak dengan Arkam masa itu. Gerakan Islam. Gerakan Islam, jubah serban. Yalah. Jadi semangat itu. Masa tu join Akram? Arkam dah tahun 70-an ada. 70-an, yalah 70-an. Tapi masa tu tahun 80-an lah kan? Dah 75. Saya 75. SPM 79. Masa SPM tu join 79 Akram? dah join dah. Masa itu nama kalau di Ini Ipoh. awal ni. Kalau di Ipoh, jadi kalau nak ceritakan ni, mana di Ipoh masa itu ada Taman Razaki nama dia. Itu tempat kalau Ustaz Syahri datang, di situlah dia bermalam di situ kalau dia ada ceramah di mana-mana. Tapi selepas saya masuk ke Institut Sofa, saya dapati ada sesuatu yang baru dalam cara berfikir, iaitu ada satu subjek yang saya rasa sangat menarik. Itu namanya subjek prinsip Islam. So prinsip Islam ni sebenarnya ya memang asalnya dari pemikiran sekolah ini memang Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudian bersama dengan sahabat-sahabatnya dari ABI masa itu, dia mendesainkan satu modul, semua pelajar mesti ikut prinsip Islam ni. Tapi dia bukan belajar solat, bukan mengajar, bukan. Dia mengajar pemikiran. Dia mengajar pemikiran. Apa dia? Dan antara buku rujukan kami masa itu adalah seperti rujukan Abul Ala Maududi, Asas-asas Islam. Asas Islam. Ya. Semua ni menjadi pemikiran yang bagi saya baru, dan daripada pakai serban jubah semua ni berubah pula kepada tak pakai apa ni. Maksudnya tak ada serban jubah lagi dah. Pakai biasa je. Pakai biasa je lah. Pakai biasa. Dia dan keluarga nampak lebih senang. Dan alhamdulillah saya pun dapat bagus juga result masa itu, sambung pula di Institut Al-Masriah, Bukit Mertajam. Kemudian di sana pula saya jadi pimpinan pelajar masa tingkatan 6 tu. Jadi pimpinan pelajar. Lepas itu barulah teruskan ke universiti, ke UiTM Shah Alam. Dan ini singkatnya cerita dia. Tahun 1998, maka saya bertemulah apabila berlakunya pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka kami berkumpul semula. Tapi masa itu tak join mana-mana parti politik? Tak ada parti, tak ada apa. Kerja pun biasa? Kerja masa itu, ya saya bisnes lah. Saya ada bisnes. Bisnes lah. Tapi maknanya cikgu-cikgu saya ni ajak lah. Saya jumpa, bincang macam mana nak buat ni. Jadi kami kumpul lah daripada bekas Institut Sofa, bekas Yayasan Anda, Institut Masriah, kita kumpul. Jadi cikgu-cikgu ni lah yang mula-mula mengembangkan idea tu. Okey, kita stop kat situ 98 ni. Ya. Kita pergi kepada saudara Jonah pula, kita kata. So, permulaan tu bagaimana? Takkan tiba-tiba 98. Kebetulan. Okey, silakan. Kebetulan saya waktu itu ni tahun bila ni? tahun 8. Tahun 8.
Dan kebetulan waktu itu saya mahasiswa orang muda, Mahasiswa mana? UPM. Jadi waktu itu kalau kita orang muda lah waktu itu, kalau kita anak mahasiswa lah, mungkin pada waktu itu orang ajak melawan. Jadi kalau kita tak join, Tak syok lah. orang kata tinggal kapal lah. Tapi poin saya begini, apa nama ni, momen pemecahan Tan Sri Anwar itu satu suasana ataupun gambaran bagaimana seorang yang punya jawatan yang tinggi kemudian dizalimi, dipecat. Itu satu kegemparan seluruh. Tetapi dia tak bermula daripada saat itu. Mungkin ada sebelum tu, kita tarik 97 sama. Saya tak nak cerita sebelum, sebab saya dan kawan-kawan saya, geng saya, kawan-kawan daripada Universiti Bangsa Utama lah, geng saya waktu itulah kan. Jadi kita ni mungkin saya rasa kebanyakan kami tidak adalah latar belakang politik ataupun latar belakang Masa tu 20-an, awal 20-an. Kita anak kampus, saya dan kawan-kawan sebagainya, kawan-kawan saya bangsa ni, kami ada latar belakang pada kumpulan teater di kampus dan sebagainya lah. Jadi kita tak ada latar belakang ataupun istilahnya politik, kesedaran politik itu belum ada lagi. Betul. Tapi momen reformasi itu telah mewujudkan satu suasana yang jelas, seorang sosok nombor satu, nombor dua dipecat, dizalimi. Kemudian beliau, Datuk Seri Anwar, mengajak rakyat turun, menerangkan kenapa beliau dipecat, dan dia menggagaskan beberapa tema-tema reformasi, suara rakyat, suara keramat, dan beberapa lagi tema penting kan. Jadi benda tu memanggil, Dia sedekat dengan jiwa. memanggil anak muda lah. So, kalau saya rasa kalau anak muda kalau tak terpanggil dengan satu hal, bukanlah waktu itu dia ajak melawan, bukan waktu itu Datuk Seri Anwar mengajak penyokong dia melawan pemerintah. Tapi dia mengajak rakyat sedar dan bangkit untuk menyatakan pendirian untuk tidak bersetuju dengan apa yang berlaku. Jadi saya masih ingat masa itu, saya rasa antara benda yang paling penting, dia kata kalau dia sendiri boleh kena macam ni, macam mana pula orang lain kan. Betul. Saya ingat. Tapi saya ingat satu benda yang saya nak beritahu lah, maknanya bukan semua ataupun keseluruhan atau majoriti yang turun, baik daripada Sri Anwar dipecat, kemudian sebelum beliau ditangkap, itu dia jelajah beberapa negeri, kemudian sesudah itu baru reformasi 20 September rakyat berkumpul dan malamnya beliau ditangkap. Maknanya bukanlah 100% yang turun ke jalan raya, datang Masjid Negara ke Datang Merdeka pada 20 September itu, bukan semua itu sebelumnya ada penyokong Sri Anwar, tidak. Tapi momen pemecatan Sri Anwar itu telah membangkitkan kesedaran kepada mereka. Ini yang saya nak jelaskan. Jadi Dan saudara berada pada waktu itu? Oh ya, saya malam beliau dipecat, saya dan kawan-kawan, saya masih ingat, saya masa tu dekat UPM, kita orang tengah dekat apa nama ni, di dewan di tengah-tengah tu, belakang dewan utama, kita tengah tengok satu pementasan teater, kalau tak silap saya lah. Kemudian kawan saya beritahu, bro, Anwar Ibrahim kena pecat. Okey, Kang habis show kan kita pergi. Kau tahu rumah dia? Kita try lah pergi, katanya dekat Bukit Damansara. Cuba cari lah. Tapi sebenarnya malam tu dia tak ada lagi, dia masih dekat kediaman rasmi TPM kan. So malam tu apa jadi, malam tu kita tak jumpa rumah dia. Kita pergi Bukit Damansara. Pusing mana rumah dia? Malam tu rupanya dia masih lagi di kediaman rasmi. Jadi akhirnya kita parking kat Masjid Bukit Damansara tu, kita tidur dalam kereta sampai subuh dekat Masjid Bukit Damansara tu. Jadi itulah bro, nak beritahu kan. Jadi fasa ataupun fasa awal, peringkat awal, titik awal, kalau nak kata daripada 22 September dia dipecat sehingga 20 September malamnya beliau ditangkap, itu siang ya 100,000 mungkin, 200,000 orang mungkin, 150,000 orang mungkin pada waktu itu yang turun ke jalan raya daripada Masjid Negara ke Datang Merdeka. Saya pun ada itu. Bukan yang datang tu bukan
majoritinya, bukan semuanya lah. Sebelumnya lah penyokong ataupun fan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi tragedi reformasi ataupun pencarian Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuka mata dan membangkitkan, ini yang penting, political awareness, kesedaran politik. Saya rasa ini yang benda yang sangat penting dan perlu kita rekodkan di sini. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bukan mengajak orang menyokong dia membabi buta, tapi dia memberikan political awareness kepada rakyat. Saya rasa itu yang penting. Betul. Kalau nak kata apa legasi besar reformasi, apa peninggalan besar reformasi, kita dah nanti dulu lah, tanya dulu soalan. Tak apa, okey lah tu. Okey ke? Okey. On je. Kan? Adalah sekolah demokrasi. Reformasi telah memulakan satu sekolah ataupun satu latihan demokrasi yang paling besar yang pernah dilalui oleh rakyat Malaysia. Itulah sumbangan besar gerakan reformasi. Dia telah membuka atau telah memulakan satu sekolah demokrasi. Bila kita kata reformasi ni turun jalan raya lah. Turun jalan ni berdemonstrasi. Demonstrasi itu adalah latihan demokrasi yang paling afdal sekali. Betul. Kita turun jalan, kita melaungkan slogan, kita angkat plakat, kita pegang banner. Kita tak lawan polis maksud saya, kita dah masa tu dia polis pun sekarang kawan kita lah. Dulu pun dia ikut arahan kan. Yalah, betul. Ni kalau dah dia polis brutality waktu itu, ni takkanlah rakyat nak diam kan. Kita pun bangun juga, bangkit juga kan. Jadi itulah bro. Okey. Itu yang membawa saudara Jonah kita ni kepada kesedaran politik, awareness itu. Mungkin ialah macam kita tadi, sebenarnya kita ni bukanlah fan kita kata atau pengikut tegar pada waktu itu, mungkin macam tak macam Pak Mus kita, tetapi because of suasana itu sendiri mewujudkan satu. Pak Mus dah sokong Pak Syekh lama dah kan. Saya geng yak kan mesti. Balik pada cerita tu Pak Mus, tahun 98. Okey. Reformasi itu berlaku, tangkapan itu berlaku, pemecatan itu berlaku. Ramai sebenarnya mungkin rasa kenapa korang nak bernostalgia, berromantika dengan cerita 98. Ni kita nak bawa cerita ni dulu. 98 itu akhirnya membawa kepada penubuhan Parti Keadilan tahun 99. Kan kita tahu. Okey Pak Mus, boleh narrate sikit apa yang berlaku dan masa sharing dengan Brother Jonah sebut tadi tentang kesedaran politik ya. Kita kena faham begini. Apabila Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri, ya, beliau membuat keputusan untuk bangkit dan lawan. Lawan ni sebenarnya penting dalam sejarah reformasi ni. Sebab kalau katakan Anwar Ibrahim masa itu tak mau lawan, apa jadi kepada 2018? Saya rasa tak yakinlah ada satu perubahan. Tapi apabila Anwar Ibrahim mengatakan, okey, saya melihat kezaliman dan kezaliman itu berlaku kepada saya dan mungkin juga berlaku kepada orang lain, kepada rakyat biasa, maka saya lawan. Itu puncanya lawan tetap lawan tu. Ya, lawan tetap lawan. Itu satu. Yang kedua, dari aspek bagaimana proses untuk membina rijal, kalau bahasa Arab dipanggil rijal. Bagaimana untuk membina rijal? Pemuda. Dia satu proses yang panjang. Dia bukan 98 itu semata-mata satu semangat tiba-tiba, bukan. Dia adalah hasil dari sekolah-sekolah yang dibangunkan oleh Anwar Ibrahim. Sekolah itu hampir di seluruh Malaysia ada. Sekolah ini membina anak-anak miskin, dari segi pemikirannya, dari segi pendidikannya, ya. Jadi mau tidak mau pada tahun 98, cikgu kita kena ni. Takkan kita nak duduk diam. Itu. So maknanya kalau katakan sekolah ini dibangunkan seawal 70-an, jadi bibit-bibit membina rijal, membina peribadi-peribadi yang akan backup Anwar Ibrahim ni sudah pun berlaku. Sama ada memang dia itu adalah sebuah design ataupun secara kebetulan atau macam mana, wallahu alam. Tapi yang jelasnya sekolah-sekolah yang ada di seluruh Malaysia ni, termasuk juga di Terengganu, Institut Barakat, kemudian di Kedah, Institut Salman,
kemudian di Taiping ada isu harapan, ada beberapa ni. So mereka inilah sebenarnya yang merupakan sebelum adanya kita katakan reformis yang di jalanan ni, mereka ni sebenarnya adalah hardcore yang memulakan. Maknanya yang ini ibaratnya nak tegakkan Anwar tu mesti ada ini dulu. Dari sinilah kita, bila kita faham, jumpa dengan cikgu, ada alumninya, tapi bila kita something yang menarik tu ialah mereka ni tidak pun bercita-cita kata bila Anwar nanti jadi Perdana Menteri dia himpit Anwar. Aku nak jadi ini, nak jadi itu. Itu hampir-hampir tidak ada bagi yang saya tengok lah. Saya tengok memang mereka ini terdidik dengan prinsip-prinsip Islam tadi. Dan kalau kita tengok pula sebalik, ini kita nak kaitkan, dan ada orang kata ini reformis ni liberal, kan selalu diungkapkan liberal ni apa. Sebenarnya reformasi itu sendiri adalah hasil dari pemikiran yang dicantumkan dari beberapa kumpulan gerakan Islam. Di situ ada JIM masa itu, di situ ada ABIM, di situ ada WADA, di situ ada berbagai-bagai kumpulan-kumpulan Islam, dan ambil disedut dari ayat Quran surah Hud ayat 88 itu. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Kemudian alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini terjemahannya, aku hanya bertujuan. Ini Nabi Syuaib yang bercakap ini. Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku. Islah tadi. Atau bahasanya reformasi atau kaizen atau kaike apa. Lepas tu dia kata apa? Dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Ini sangat, walaupun kami sebenarnya sedikit beza school of thought. Sebab geng bangsa dia ada design dia sendiri. Tapi kita tak ada masalah itu. Sebab kita akan bertemu di Jalan Tengku Abdul Rahman hampir setiap minggu. Hampir setiap minggu. Masa tu Jadi kita pun tak tahu datang dari mana manusia ni. Jalan Abdul Rahman depan Jalan Abdul Rahman, depan Sogo. Mata komplek, terdapat komplek. Dan so kita dapat lihat di situ mana ini adalah taufik, beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadanya lah aku kembali. Inilah sebenarnya foundation kepada gerakan reformasi. Ya, mungkin ada pandangan, idea yang of course yang datangnya dari fahaman-fahaman kiri, fahaman kanan bercampur di sana. Dan itu tak amat jadi masalah sebab foundation sudah ada. Dan dari situ kita dapat lihat sekiranya ada tomahan lah. Saya menjawab sedikit pasal reformis, bukan pengemis ni. Kalau mereka faham perjuangan ini begitu mulia sebab berasaskan kepada Al-Quran, sudah pastilah reformis ini tidak terjebak dengan perkara-perkara yang merendahkan nilai perjuangan itu. Takkan mustahil seorang reformis yang benar menjadi pengemis. Mustahil. Sebab dia berjuang bukan nak cari kata ni. Dia berjuang bukan nak cari kekuasaan. Walaupun ada pihak-pihak yang selepas dari 98 ini mungkin dia sudah, kalau kita kata mappingnya mungkin sudah berbeza. Betul. Dia akan mapping di situ, okey sekian-sekian tahun saya jadi menteri, saya jadi timbalan menteri, saya jadi MB, saya jadi ini. Ya mungkin, dan itu adalah hasil dari perjuangan yang panjang tadi. Sebab itu ketika kemarin saya pergi ke parlimen, berjumpa dengan kawan-kawan PAS. Saya pun kenal dia, saya ingat-ingat dia ni dulu. Saya kata, kenapa anda tak mau join kami? Ini waktunya anda mengaut ghanimah dalam istilah. Kenapa anda begini? Dia kata,
ada masalah ni, dia ada masalah DAP ya. Lepas itu kata dia kawan seorang lagi, dulu hantar juga kawan dengan DAP. Sekarang pula kenapa tak mau kawan dengan DAP? So kita nampak dah, Ais. Jadi sebenarnya kepada sahabat-sahabat yang masih dalam PAS ni, ini adalah saat kita yang namanya dari reformasi ini sudah sampai ke satu istilah yang dibangunkan Madani tadi. Madani tadi adalah pelaksanaan kepada proses yang panjang, iaitu bagaimana nak membina. Ada beberapa 4 unsur yang terpenting, iaitu transformasi dan accountability, kemudian keadilan sosial, kemudian reformasi politik, kemudian perubahan ekonomi. Semuanya itu ditarik, diacukan pula Madani sebagai desain sebuah negara. Okey, saya tarik balik sedikit kepada penubuhan parti pada masa itu. Saya dengar Pak Mus antara orang awal yang saya tak tahu sama ada nama digunakan dan sebagainya. Ada cerita ada begini. Saya punya tim ini, kami bergerak di Kampung Baru. Ada seorang lawyer nama, saya ingat lagi, Yusuf Abdul Rahman. Dia orang Sarawak. Jadi office dia itulah kami jadikan base. Termasuklah Lokman Adam masa itu. Di situlah kami, orang Indonesia kata nongkrong. Di situ dan melepak. Dan Kapten Asma, ada beberapa nama-nama yang besar. Saya punya. Ya, sekarang dia ada dia ni. Tapi maknanya cara yang kita masa itu tak ada duit, makan pun kadang-kadang tengok kalau ramai sangat ni, bahaya ni, macam mana nak makan. Collect duit. Abang Jalil. Abang Jalil, betul. Lepas daripada situ, bila kita dah buat proses demonstrasi mingguan ni, sekali saya jumpa dengan Saifuddin. Kalau dia ingat lagi, Saifuddin Nasution. Saya jumpa dekat Indonesia. Saya kata, Syekh, ni tak boleh, Syekh. Nanti orang kita akan lari ke mana? Nanti dia masuk parti mana-mana ni. Saya kata, saya cadangkan buat parti baru. Masa tu parti tak tubuh? Tak ada parti apa pun. Satu movement. Yes. Kena ada parti. Kalau tidak nanti, saya pun tulislah. Sebelah muka surat saya tulis. Masa itu Datuk Seri dalam penjara. Saya bagi melalui Cik Guzul. Cik Guzul setiausaha. Saya serahkan pada dia. 11 poin yang saya sampaikan tu kepada Datuk Seri adalah ini saatnya perlu kepada membina parti. Jadi gunakanlah cara macam mana masa itu, of course lah, kalau kita nak buat parti memang kena cantai lah. Di situlah mulanya kami di base kami di Kampung Baru tu namanya ARM, Angkatan Reformis Malaysia. Jadi saya jadi presidennya. Lepas tu 2-3 orang lah, Pak Saleh Bakar. Berhubung tu masuklah dalam ROS tu. Tapi Setiausaha Dewan Negara. Setiausaha Dewan Negara masa itu. Ini geng-geng kami lah tu. Tapi ditolak lah. Tapi di waktu yang sama kita juga kawan-kawan lain buat juga yang lain. Akhirnya dapatlah parti dari Terengganu tu. So asal ARM tu masuk ditolak. Memang tapi, itu macam kita kata kita letaklah 3-4 nama. Jadi biar ada orang terfokus ke sini. Jadi yang sebenarnya kawan-kawan lain pun buat juga kerja-kerja lain sampai kita dapat. So sekarang ni sebenarnya kita ambil parti yang memang dah sedia ada dorma. Yes, kan? Betul. Kemudian diubah. Saya lupa nama parti tu, tapi diubah dan akhirnya ditukar masa itu Parti Keadilan Nasional. Keadilan. Okey. Saya bawa kepada saudara Jonah di pentas Aziata. Kita nampak YB. Tiba-tiba ada satu Jonah berdiri di kat situ. Saya kata, saya dari dekat atas saya nampak, itu Jonah dia kan. Okey, kenapa Jonah ada kat situ? Apa penting Jonah ada dalam sejarah? Saya pun tak tahulah bro macam ni. Tapi terima kasihlah kawan-kawan Iswardi dan kawan-kawan studio Iswardi ni. Mudah-mudahan bayar gaji semua pro bono Pro bono. Aduh, dulu nama reformasi semua pro bono, sampai sekarang buat Datuk Seri DPM pro bono lagi. Minum kopi je. Okey. Saya nak cakap begini. Okey, saya rasa ambil peluang Pak Mus kerana Iswardi punya viewer ramai kan. Jadi kita ambil peluang lah. Walaupun memang ada banyak saya ingat bro tulisan-tulisan yang dah tulis sama ada research paper ataupun mungkin ada PhD thesis yang dah tulis tentang sejarah perkembangan gerakan reformasi. Cuma saya nak sebutkan juga pada malam ini garis masa penting sebab bukan soal kita nak berromantika dengan gerakan reformasi, tapi suka atau tidak
gerakan reformasi itulah asas sehingga kita ada hari ini. Betul. Ya. Sehingga Suka atau tidak? Madani Madani ni ni. ada. Suka atau tidak, kalau tak ada gerakan reformasi, Mahathir masih lagi Perdana Menteri. 100 tahun. Betul. Ya betul. Sebab dulu mungkin kita tak percaya waktu saya pun sendiri tak percaya pada ketika itu, tapi pada Mahathir jadi balik Perdana Menteri pada 2018. Betul. Saya kata yes. Kalaulah tak ada gerakan reformasi, Pak Mus dan kawan-kawan, Kenal lah. 2018 dia masih lagi. Ya, masih lagi Perdana Just Menteri. imagine kan? Okay. So garis masa, apa garis masa gerakan reformasi? 2 September Susi Anwar pecat, 20 September dia ditangkap malamnya. 2 sampai 20 dia jelajah beberapa negeri dengan dukungan kawan-kawan seperti yang Pak Mus sebut tadi, kawan-kawan daripada UMNO sendiri, penyokong kuat Susi Anwar dalam UMNO, dan kawan-kawan daripada gerakan Islamnya ABIM, Dan antara Zain Amidi, Ya, betul. itu semua Zamri, itu semua adalah kumpulan penyokong ataupun kem Datuk Seri Anwar dalam UMNO kan? Ya, betul. Baik, tapi juga ada kawan-kawan daripada PAS, okey, jelajah 2 sampai 20. Mungkin 18 hari Ya. Dia sempat ke Batu Pahat, ke beberapa negeri. Itu dia sempat menyatakan gagasan dia lawan, tetap lawan reformasi, suara rakyat, suara keramat sebagainya. 2 sampai 20. Orang belum turun jalan lagi. Betul. Orang baru turun ke ceramah beliau. Dan di selang-seli itu, kalau dia tak turun ke mana-mana, di tiap-tiap malam di Bukit Damansara. Ya. Saya pun hampir tiap malam jugalah, dan ramai lagi, saya rasa ramai lah. Betul. Pengalaman panjat daripada bukit tu bila dah penuh dan sebagainya. Okey, 2 sampai 20. 20 yang paling 20 kita kena ingat satu momen paling penting dalam sejarah gerakan reformasi, sebab 20 September tu siangnya daripada Masjid Negara ke Dataran Merdeka tu Betul. kita berhimpun. Mungkin 100,000 tadi saya sebut kan. Kali pertama saya sendiri anak mahasiswa, orang muda pada itu tengok ramainya orang pada ketika itu, saya kata this is first time dalam sejarah, tak pernah tengok orang seramai itu. Itu saya cakap dengan Pak Mus tadi. Saya yakin yang hadir pada hari itu bukan hanya bukan semuanya memang seperti Pak Mus sebut tadi, saya setuju. Memang penyokong Datuk Seri Anwar daripada yang dalam UMNO, yang daripada dalam PAS kan. Datuk Seri Anwar sebab base dia tu daripada zaman mahasiswa dia kan, memang dia telah mendirikan basisnya, mengorganisir basisnya daripada zaman siswanya kan. Jadi memang penama ni, jaringan ni memang luas kan. Tapi ramai juga yang terpanggil kena melihat apa yang berlaku pada beliau. Jadi 20 September berarak daripada Masjid Negara ke Dataran Merdeka, malamnya beliau dipecat. 20 September itu penting untuk kita rekodkan. Kali pertama rakyat, walaupun majoriti pada hari itu yang petang itu mungkin majoritinya Melayu, tapi ada juga sedikit sebahagian kaum Tionghoa, dan juga orang India dan lain-lain ya. Dan juga waktu 20 September tu kawan-kawan almarhum Dr. Syed Hussein, kawan-kawan daripada Parti PAS, almarhum Ustaz Fazlizon dan sebagainya. Baik, almarhum Dr. Harudin misalnya kan. Sosok-sosok kita kena rekodkan ya. Soal selepas tu kemudian itu cerita lain, tapi kita kena rekodkan. Credit must be given due. Betul betul kan? Okey, kemudian malamnya dia ditangkap. 20 September malamnya dia ditangkap. Beberapa hari ada lapse sebab kita tak tahu di mana. Itulah kejadian mata hitam dan sebagainya, tumbuk mata. Beberapa hari kemudian barulah dia muncul di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di Dataran Merdeka. Itulah kali pertama kita kali kedua sesudah 20 September, itulah kali kedua kita secara spontan naik turun ke Jalan Raya. Tapi saya nak gambar yang dia angkat tangan keluar ada, betul. Betul. Jadi itu kita dah confront dengan penguasa, penguasa dapat, kita tak salahkan pihak polis. Begitu memang si Maha Zalim ni memang menggunakan aparatus tu memang sepenuhnya baik. Dan di situlah bermulanya perlawanan ataupun kebangkitan ataupun semangat juang rakyat menyahut seruan reformasi Datuk Seri Anwar. Okey. Sehinggalah garis masa dia, sehinggalah saya boleh katakan setidaknya sehinggalah penangkapan ISA besar-besaran pada tahun 2001 sekitar April atau Mei atau Julai. Saya sendiri Julai dia ditahan. 2 bulan saya sebelum ditahan, Lokman Ezamat Noor, Ustaz Badul Amin, arwah Pak Din, arwah Raja Petra, Gobala Krishna. Kita kena sebut bro. Kita soal kita soal Islam di Rais dan sebagainya. Okey. 3 tahun bro daripada bukan maksud saya daripada zaman reformasi maksudnya 2001
operasi ISA itu, itulah akhirnya Mahathir dia dah tak tahu apa lagi nak buat, dia gunakanlah ISA untuk patahkan gerakan reformasi. Sebab saya ingat tahun 99 tu, gerakan 99 tu, pilihan raya pada masa itu tahun Ya, 99. itu saya nak beritahu tadi. Daripada selepas Tok Sri Anwar lepas 20 September, malam tu dia ditangkap, beberapa hari kemudian beliau muncul di mahkamah, gitu kita dah start ada turun di jalan raya. Dan setelah itu setiap minggu Jumaat Sabtu Ahad kesas highway-nya, dan dia selang-serikan dengan event-event khas kesas highway, arsenik, Ada je isu banyak Ada lah je kan? isu. Betul. Jadi 3 tahun bro, daripada 20 September ditangkap, kemudian beberapa hari kemudiannya dia di ini 98, dia 99, 2021, 3 tahun gerakan reformasi boleh sustain, boleh bertahan. Tanpa ada apa masa tu, maksud sendiri. Bertahan ni bukan pasal soal duit, bertahan dengan bagaimana parti tekanan. itu penguasa digunakan. 3 orang boleh kena tangkap, bercakap pun kena tangkap, Betul. menulis pun tak boleh. 5 orang masa tu 3 berimpun. orang. 3 orang. Oh. 3 orang, lebih daripada 3 orang. Lebih daripada 3 orang kena tangkap. Kan? Bagaimana sudah bro cakap soal gunakan nama samaran dan sebagainya, penyamaran teknik. Jadi saya nak beritahu bagaimana gerakan reformasi boleh sustain, berdemonstrasi setiap minggu, Jumaat Sabtu Ahad. Yang dibuang kerja, dia buang kerja, yang dipecat, yang ditransfer ke kerajaan. Yang bisnesnya ditarik, berapa ramai unsung heroes. Yang Datuk Seri Anwar mungkin tak kenal dia pun. Tapi dia semangat ataupun laungan apa yang berlaku Datuk Seri Anwar telah menangkap imajinasi dan untuk dia turun dan ramai yang masa tu tak kali kita turun demonstrasi memang pasti ramai yang ditangkap. Dan hampir semua yang ditangkap banyak yang dibuang kerja. Banyak dibuang kerja. Jadi dan sehingga 2001, 3 tahun. Ini kita kena rekodkan, kita kena beri penghargaan kerana 3 tahun kekentalan gerakan reformasi ni. Itu akhirnya 2001 dia gunakan ISA, Lokman dan sebagainya, kawan-kawan Tien Chua, Izam semua ditangkap. Kemudian saya ditangkap dengan Fuad, mahasiswa pula ditangkap. Sudah itu memang gerakan reformasi. Saya boleh katakan berapa lama masa tu? saya kena dalam hampir sebulan lah kan. ISA di masa dihantar ke? Kerja ISA 73.1 soal siasat. ISA ni sekarang kita sudah tak ada kan. ISA ni sebenarnya yang kita suspend ni 731 lah soal siasat tu. Betul. Tak tahu dia tak berapa lama kena tahan pun tak tahu. Tak perlu tahu, dia tak perlu beritahu. Dia ada 60 hari untuk tahan. Betul. Tapi itulah 60 hari itulah yang dia horrornya 60 hari tu. Maksudnya kat mana? Tak tahu. Dia tutup mata dan sebagainya lah. Tak tahu. Itulah yang orang takut 60 hari tu, because dia tak perlu maklumkan pada siapa. Tahanan tanpa bicara. Ya. Kan tahanan tanpa bicara kan. Jadi bila dia menggunakan ISA, barulah bolehlah saya katakan dia dapat patahkanlah gerakan reformasi. Tapi akhirnya dia pun terkorban jugalah. Akhirnya dia turun pada tahun 2003. 2003. Akhirnya dia sendiri turun. Tapi itulah sumbangan besar gerakan reformasi, selain daripada memulakan ataupun membuka ruang demokrasi, memulakan satu gerakan demokrasi yang cukup ampuh dalam sejarah moden kita mungkin. Dia juga akhirnya Mahazalim letak jawatan pada tahun 2004. Dan ini yang saya nak bagi tahu, saya sebut dalam podcast di pejabat parti hari itu, satu perkara bahawa gerakan reformasi boleh bertahan 3 tahun tu bukan secara spontan. Ada yang menyusun, seperti Pak Mus sebut, ada yang menyusun, relawan yang menyusun, relawan yang berkorban. Ada kawan-kawan rapat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada kenalan lama Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada yang memang tak kenal pun Datuk Seri tapi terpanggil. Ada yang korbankan wang, ada yang korbankan masa, ada korban tenaga, ada korbankan jawatan, macam-macam bro. Ada yang buat base masuk domain, masuk website Mahazalim. Blog dekat US. Mahazalim. Dekat US. Dia punya apa dia panggil? Domain hosting. Domain dekat US. Ada yang dekat Australia. Bayang begitu, solidariti dan sebagainya. Jadi itulah. Ya.
Sebab tahun itu saya tak bersama kerana saya masa tu dekat UK 98 tu. Tapi informasi kami daripada website tu lah. Masa tahun 97 mula internet tu mula muncul lah, kita kata. Dah ada tapi dah mula mekar pada masa kita dah ada komputer. Dan antara reference kami masa tu adalah ke website blog Mahazalim, dan saya tahu catatan-catatan berdasarkan kepada itu. Baik. Tapi bro, macam saya sebut tadi, pada 20 September tu memang majoritinya Melayu kan? Majoritinya Melayu, tapi sesudah itu saya rasa lepas beliau ditangkap 20 September malam ditangkap, seterusnya Datuk Seri dah adakan ke mahkamah, lepas tu demonstrasi setiap hari. Akhirnya gerakan reformasi itu, saya nak beritahu ni, gerakan reformasi itu satu bukan eksperimen lah ya, bolehlah kalau kita nak menggunakan eksperimen. Akhirnya yang telah berjaya menggarap dukungan segenap lapisan masyarakat. Eksperimen yang berjaya. Betul. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang seorang yang berani lah. Dia sebab tadi saya tak sempat nak gunakan istilah tu. Dia gimana ya? Bukanlah kata bodek pun tak dapat apa-apa pun. Tapi memang dia mendahului zaman lah ya. Maknanya sebab masa 98 bila kita datang ke rumah dia Bukit Damansara, dia dah bercakap soal keadilan sosial, anak Melayu, anak dan sebagainya. Lebih kurang itulah istilah yang digunakan. Walaupun pada hal dia sebelumnya daripada parti UMNO kan. Parti ni kan, setelah beliau dipecat Zalimi, dia mengajak untuk semua kaum bergabung kan. Yang peringkat awal mungkin belum dapat, tapi akhirnya 3 tahun gerakan reformasi dapat berjaya membuka mata dan dapat menggarap dukungan daripada pelbagai kaum. Dan bila parti ditubuhkan untuk kita masuk pilihan raya, parti ditubuhkan tahun 1969. Kita masuk pilihan raya 99 dan kita bertanding, saya rasa 99 kita dah bertanding di Sabah, Sarawak dan Sarawak. Bayangkan satu parti baru nasional, parti nyamuk masa tu. Parti nasional mengangkat agenda pelbagai kaum, kita masuk. Akhirnya eksperimen kita 10 tahun mungkin sesudah itu, kita menang di beberapa tempat di kawasan Orang Ulu di Sarawak. Itu boleh masuk bab parti lah. Saya nak beritahu bahawa gagasan reformasi itu dibawa ke bentuk platform parti. Yang kemudian kita kata menjala ke seluruh jadi menggarap nasionalisme Sabah dan Sarawak. Ni saya nak beritahu ni, daripada gerakan ini menjadi Parti Keadilan. Betul. Parti Keadilan Nasional kemudian bergabung dengan Parti Rakyat. Almarhum Dr. Syed Hussein, kita jangan lupa orang tua tu, almarhum tu. Okey. Akhirnya saya ingat pada waktu tu siapa yang boleh fikir parti pelbagai kaum. Betul. Nasional, parti pelbagai kaum boleh dominan kita kata antara parti nasional pelbagai kaum yang baru, dan akhir dalam tempoh 10 tahun boleh daripada ke Kinabatangan ataupun Tawau sampai ke Kapit, sampai ke Perlis, sampai ke Johor. Dan kita menang kerusi di Sarawak. 2001 ada yang patah. Ada yang hampir menang kita kata. 2001 patah gerakan reformasi ISA. Saya boleh kata kita gerakan reformasi berjaya dipatahkan, tapi dia pun terkorban, Mahathir terkorban. Itu fasa yang cukup memedihkan lah. Waktu ramai yang ada buang kerja bro. Ramai yang bisnes. Ramai kawan-kawan kita. Brother Saiful kita. Ramai. Saiful mesti pun dah Saiful baik. Saiful Pajero ada, Saiful Izham ada kan. Saiful banyak Saiful. Bang 3 tahun bang. Maknanya yang ada saving habis yang menjaga. Saya kawan-kawan kita geng mahasiswa kan. Kita orang lah yang belanja makan kan dan sebagainya kan. Tak ada duit. Yang kena buang universiti. Tapi 3 tahun memang lepas tu pimpinan semua ditangkap. Memang patah. Dan 2001 sampai 2003 lah setidaknya penggabungan tu sebenarnya memberi satu suntikan baru balik sebenarnya kepada parti. Idea penggabungan tu daripada kita banyak dengar apa Datuk Seri cakap, beliau menulis surat kepada Datuk Syed atau Datuk Seri dalam penjara. Itu memberi suntikan baru. Parti Rakyat membawa sejarah panjang perjuangannya. Dan Parti Keadilan pula wadah dukungan yang berjaya dibina oleh Datuk Seri tempoh yang ini melalui fasa yang cukup getir dalam tempoh 3 tahun ni, dan akhirnya 2003 2004 pilihan raya kita tinggal satu kursi. Datuk Seri Anwar keluar kan.
Ya. Dan akhirnya 2008 yalah okey. Ya. So untuk siapa penonton yang mungkin agak ketinggalan sikit dulu bendera Parti Keadilan dia biru je, dia tak ada merah ni. Kan? Masa tu Parti Keadilan Nasional PKN dipanggil. Ya, ya. Selepas itu di atas penggabungan tersebut I think 2003 dengan Parti Rakyat Malaysia maka terbentuklah yang warna merah kat tepi ni. Dan inspirasi kepada lambang ini adalah mata. Mata. Kata Sri Anwar Ibrahim. Tetapi siapa yang buat logo ni Pak Mus? Tak tahu. Ingat? Saya tapi kebetulannya apa nama Datuk Kak Wan ni memang doktor mata. Betul juga Kak Wan pun doktor mata. Tapi yang ingat. Tapi ada tim yang yang design lah design kan, tu. sehingga datang kepada perkara tersebut. Baik. Kita tapi bro, kita kena rekodkan di sinilah. Kita kena rekodkan saya sebut tadi relawan Ansang ramai relawan ramai. tapi juga keluarga. Ya, betul. Boleh saja Kak Wan mengalah kan? Betul. Tapi tidak kan? Sebab Kak Wan bukan orang politik. Kak Wan tak terlibat dengan politik sehingga tahun 99 Kak Wan dan family kan. Saya rasa kita kena rekodkan bagaimana mereka itu simbol kita. Betul. Kan? Sama ada mungkin sebilangan hanya kita sampai satu ketika mungkin ada sebahagian kita Kak Wan kena ke depan itu simbol tu kita perlukan satu simbol. Perjuangan ni perlukan simbol. Datuk Seri Anwar dah ke dalam, sekarang simbol siapa? Mesti Kak Wan. Ya, betul. Satu wajah yang kita kena kedepankan. Dan Kak Wan bukan sekadar dia sanggup menggunakan diri dia sebagai simbol, tapi dia juga menyahut amanah daripada saya kan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pesan pada Kak Wan teruskan. Baik. So 2004 kita kalah tinggal satu kursi. 2008 kita menang 5 negeri. Satu perubahan yang amat drastik pada masa itu. Kemudian masuk 2013, kemudian masuk 2018 kita menang Malaysia pula. Dan jatuh 2020, menang balik walaupun tidak keseluruhannya tapi untuk kerajaan perpaduan. Baik, kita bawa kepada realitinya sekarang ini. Baik, perjuangan yang Saudara Jonah dan Pak Mus sebut tadi itu kan tentang sahabat-sahabat kita, ada yang pergi, ada yang meninggal, ada yang mungkin dah tak bersama dalam perjuangan ini for whatever reason mereka. Tetapi 3 tahun itu adalah satu tempoh yang sangat crucial. Betul. dalam membentuk kekuatan. Dia make or break lah saya rasa masa tu kan. Make or break 99 2001 tu adalah make or break. Kerana kalau kita break masa tu memang tak ada dah. Habis lah kita kan. Cuma selepas itu setelah masa berlalu dan sebagainya, kini rintihan dan juga kata-kata resah kan, kata-kata pejuang-pejuang kita dan sebagainya, mereka bersama ada pada zaman reformasi setelah menghadapi 2 fasa kita menjadi kerajaan. So persoalan-persoalan ada berdesing-desing di telinga saya. Ada yang mengata kenapa kita tidak dikenang, ataupun the unsung heroes ini tidak didendang dan sebagainya. Do you think that happen, ataupun sebenarnya perkara itu hanya cerita-cerita yang tidak berlaku? Sebab itu tajuk kita hari ini, reformis bukan pengemis. So bila Pak Mus, macam what do you think? Okey, kalau kita berbalik pada tempoh 3 tahun tu, kalau saya lah dengan kawan-kawan, kalau siapa ingat laungan reformasi, masa itu kita buat dalam bentuk VCD. VHS pun ada, VCD pun ada. Itu antara sumber kita, sumber kami lah, tim kami untuk bergerak ni. Memang tak ada, betul, memang mana ada duit. Kita main pusing itulah, supply lah pada kawan-kawan kita dekat masjid Jamek tu. Situlah distribution. Hantar. Kita buat masa itu. Mula daripada VHS, lepas tu ada VCD. Zaman tu transition VHS ke VCD. Yes, betul. Kemudian saya masa itu ada kedai. Saya ada kedai tutup. Jadi waktu yang sama, sambil dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim ceramah ni, memang Anwar masa itu muda. Semangat. 50-an 50. Awal 50. Memanglah dia punya oratornya sudah tentulah berbeza. Dan saya sempat kumpulkan bahan-bahan tu sampai jadi satu buku namanya Rakyat Menuntut Keadilan. Terjual 8,000 naskah. Maknanya untuk cover kos ni tu at least ada lah. Sebab biasanya kita gerakkan, contohnya besok nak buat demonstrasi besar-besaran ni, sebab kami berpisah-pisah ni, kita tak ada contact each other. Tak ada WhatsApp masa tu. Tak ada WhatsApp. Tapi kita tahu. Itu ingat jadi, Allah yarham SMS. SMS baru start.
Pager. SMS, pager. Lepas tu kita gunakan hari Jumaat sebab berhimpun biasanya hari Sabtu. Ingat jasa Pak Din masa tu. Kami buat Abang Nasir. kecil-kecil, Abang Nasir. Flyers kita panggil, flyers. Handbill. Handbill tu di masjid-masjid. Ambil tu kita edarkan lepas main Jumaat. Lepas main Untuk Jumaat. panggil orang berkumpul besok. Ya, Bagi tahu orang besok ada demo. Start pukul Lepas Jumaat. Lepas Zuhur. Lepas Zuhur berkumpul dekat Sogo, Masjid India. Betul. Kita gunakan flyers, handbill. Dan masa tu permit memang tak ada. Kalau ada smartphone zaman tu saya rasa Mahathir mungkin bukan cakap besar lah kan. Handbill menjadi tu. Kalau zaman tu dah ada smartphone saya rasa 2000 dah Mahathir jatuh ragu Doakan kesihatan dia dah dekat AJN. Dia bukan AJN sekarang ni. Betul, balik pada soalan tadi. Maknanya ya tempoh masa ni sebab itu kita kata yang orang-orang yang tidak kita kenali ni, mereka ni macam-macam lah. Kadang bagi air bagi air, bagi makanan. Kita tak tahu dari mana ni, ada kedai mana bagi. Ramai betul. Jadi memang kita kata sokongan rakyat itu kepada agenda reformasi secara tak langsung. Dia orang tak faham sangat pun Dan dia pun tak ada, tak berani. Dia tak tahu apa. Ada, tak Tapi yang mereka ni sokong Anwar. Dia nampak Anwar dianiaya, nampak Anwar masa itu jelas itu. Walaupun hari-hari surat khabar berita TV, ni, berita semua itu maki tak Anwar. ada sah ceritalah. Mengaibkan. Jadi sekarang ni Mahal tu Seri tapi sekarang ni dia orang gunakan benda yang sama tau. Cerita yang sama. Yes, cerita yang sama. Dia cycle ya. Tapi digunakan oleh orang lain Dia pula. gunakan oleh watak-watak baru. Watak baru pula. Jadi sebab itu Sebelum tu kita UMNO yang guna. Sekarang ni siapa yang dia kau guna yang sama sekarang ni. Cerita itu tentang liwat, tentang apa ni dia ulang balik. Ejen Israel. Ejen Israel, ejen mereka. Ya. Jadi kita mesti yakin begini. Sekiranya masa itu usahakan keluarga Anwar Ibrahim, kawan-kawan dekat dia, kemudian penyokong-penyokong ni berhentilah masa itu. Maka goodbye lah. Takkanlah ada kita dapat perubahan 2018. Madani ni pun tak dapat. Madani ni pokoknya hasilnya 2018 ayat 2008 berterusan. So maknanya semua ini, dan kita nak beritahu juga pada sahabat-sahabat kita. Sekarang 2024. Era di mana Anwar Ibrahim sudah menjadi Perdana Menteri. Dengan cara yang bagaimana, kalau ikut design tu bukanlah design yang sepatutnya. Sebab kalau ikutkan kita nak kuasa penuh seperti mana 2018. Tapi oleh kerana ada sedikit kesilapan kita kena akui itu. Lantik Mahathir itu silap. Bagi saya lah. Ya, saya pun. So, tak apalah. Itu sejarahnya pengajaran. Pengajaran. Tapi 2024 ketika Anwar Ibrahim menerajui negara, dan dia buktikan dia bukan saja retorik berapa tahun 1998, 99 dan seterusnya, tapi sekarang dia ingin buktikan dan dia terjemahkan dalam penghayatan kerajaan Madani itu sendiri. Jadi ini mesti kita tegaskan. Saya tak ada kompromi. Saya harap begitu. Reformis jangan ada sedikit pun kompromi terhadap sebarang bentuk orang yang kata, oh tak apalah kita lebih kurang ajalah. No. Kita mesti bagi tahu kepada reformis terutamanya dan juga penyokong-penyokong 1998, kita kena pastikan agenda reformasi dan juga Madani ini menjadi kenyataan dan diteruskan. Kita tak boleh kompromi. Lepas itu kalau ada menteri-menteri kalau kena tegur dengan kita, jangan sentap, jangan kecil hati. Tak boleh kecil hati. Janganlah keras sangat ada. Betul ada. Ada janganlah keras sangat dia kata. Kenapa tak boleh keras? Ini semua adalah hasil daripada yang sebahagian besar. Ini bukan kita pun tak kenal. Ini adalah perjuangan rakyat. Rakyat nak tengok apa? Rakyat nak tengok okey, negara ini makmur. Rakyatnya dapat gaji yang baik. Itu antaranya ya. Yang kita berjuang tu. Hari ini gaji minima dinaikkan 1,700. 1,700. Ya. Kemudian rakyat ingin sejahtera. Rakyat ingin apa lagi? Semua itu adalah
asas-asasnya telah dibina sejak 1998, bahkan sebelum daripada itu. Betul. Jadi kalau ada mana-mana, tak kiralah anda berada di dalam kabinet Madani ini, tak kiralah anda dari parti mana pun, anda kena hormati ini. Ya. Maknanya kita Asas nak beritahu, reformasi yes, tu. asas reformasi. Kalaupun anda dari UMNO ke, dari GPS ke, dari JRS atau ke, tak berparti ya, ke? atau tak berparti, anda harus faham bahawa ini adalah hasil dari perjuangan rakyat yang sangat panjang. Sebab ada yang kata masih lagi berlaku deep state even di kalangan ialah pegawai, di kalangan nak kata menteri bukan menteri, tetapi ialah kadang-kadang benda itu tidak mencerminkan agenda reformasi yang kita nak bawa tu. Malah contohnya saya kita kata, bukanlah contoh, saya tak nak bagi contoh spesifik lah. Kita sepatutnya bersifat inklusif tetapi kita jadi eksklusif dalam beberapa keputusan kita bawa. Benda yang kita perjuangkan untuk hapuskan dulu, kita tak hapuskan. Dia okey bro. Kita boleh jadi idealist, kita boleh juga jadi realist. Tapi saya rasa soal dia adalah sejauh mana kita boleh kompromi idealisme kita. Sebab how far we can stretch. Sebab dalam kita sebab perlu ada strategi, taktik dan strategi. Tapi jadi memang dalam proses itu kita akan terpaksa berkompromi idealisme kita. Tapi sejauh mana idealisme kita itu pasti ada red line dia. Ya, betul. Jadi saya rasa itulah sejauh mana kan. Kalau tanya saya jujurnya, saya masih boleh lagi lah kan. Sebab saya faham yang penting sekali adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri mungkin. Kita nak cakap sekarang Ya, sekarang. Kita kan nak cakap cakap sekarang. Current ni. Saya rasa saya agaklah strategi dia adalah pertama sekali adalah untuk mensejahterakan poket rakyat. Ekonomi dulu. Poket rakyat tu. Ada dulu. Bagi rakyat sejahtera, poket rakyat, barulah rakyat akan rasa happy. Dan seterusnya barulah Datuk Seri Anwar mungkin boleh meneruskan agenda reformasi, perkara-perkara struktural, reformasi institusi dan sebagainya. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan dengan reformasi institusi di peringkat awal, itu mungkin ada masalah backlash dan sebagainya. Jadi untuk kita ni mungkin kawan-kawan macam Pak Mus dan kawan-kawan lama yang saya teruskan Pak Mus. Jadi apa dipanggil backbenchers lah. Bukan backbenchers, apa ni pendesak kan, teruskan mesti. Tapi oleh kerana tak popular, himpunan di Aziata tu saya sebut dalam RTM lagi tu, saya kata mudah-mudahan himpunan di Aziata ni himpunan tiap tahun. Dia bukan apa, jadi untuk mengingatkan kawan-kawan kita yang dari menteri termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa ini perjuangan, ada ikrar yang dilafazkan, bukan sekadar pada 2 tahun, 10 tahun, 26 tahun yang lalu dia telah mengikrarkan pada 20 September permulaan rakyat berhimpun kali pertama. Mungkin dalam sejarah beliau sendiri selepas beliau memimpin gerakan mahasiswa pada demonstrasi baling di Masjid Negara tahun 1974. Sesudah itu mungkin yang paling besar rakyat berkumpul diketuai oleh beliau adalah pada 20 September. Betul. Jadi pembinaan di Aziata itu untuk mengingati tarikh 20 September itu bukan untuk mengingati tarikh beliau ditangkap pada malam tu, untuk mengingati kali permulaan dia pun untuk mendukung, bukan sekadar mendukung sosok dia, mendukung agenda dia. Sebab orang tak faham agenda reformasi, agenda Madani ni sebenarnya bukan untuk kita, bukan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan untuk pemimpin, tetapi untuk rakyat. Untuk mensejahterakan rakyat. Sebab tu perkara pertama kita tekankan tata kelola, rasuah. betul. Saya teranglah sebab ni saya fahamlah Suri pun ada banyak kes-kes kehasutan saya doakan Aswadi janganlah masuk penjara, ya Allah, selamatkanlah sahabat saya ini banyak memberikan kesedaran politik kepada rakyat Pak Bos. Tapi kita juga faham, saya yakinlah bila rakyat dah ada orang kata feel good factor apa dia bro? Yalah, rasa duit lebih lah, kita rasa duit lebih. Saya rasa mungkin sudah itu baru Datuk Seri akan doakan. Saya yakin dia sendiri melalui bagaimana waktu tu Pak Mus bukan apa mengedarkan pun. Saya masa dalam tanah IC dia tanya, siapa yang kau nyanyi lagu Suara Rakyat tu, siapa yang kawan kau yang tulis lirik. Cakap, kenapa kau sebut student power? Siapa kawan kau? Berulang kali kan, pada dia tahu saja tanya berulang kali. Masa kena tahan tu. Dalam soal siasat kan. Soal siasat.
Tapi okey, ISA dah tak ada. Selesai. Itu gerakan reformasi juga. Dan terima kasih lah pada bosku yang ni kan. Ya. Tapi ada semuanya ada sejarah belakangnya dah ya. Jadi Tekanan dan sebagainya. Tekanan dan sebagainya. Saya nak kena sebut perkataan ni ruang demokrasi. Atau ada sumbangan besar perjuangan 26 tahun keadilan ataupun gerakan reformasi menjadi parti keadilan, parti rakyat dah. Hari ni ruang demokrasi, democratic space bro. Ruang demokrasi yang kita ada pada hari ini, dan itulah saya yakinlah Sri Anwar Ibrahim tak akan korbankan hal ini. Ruang demokrasi ini cukup penting. Ruang demokrasi inilah yang telah memberikan kesedaran yang membolehkan rakyat kita semakin cerdik, berani untuk membuat keputusan. 2008 kita menang 5 negeri, rakyat tahu, okey, yes, kita boleh tukar kerajaan. Kemudian keadilan menjadi parti utama. Maksudnya tak mustahil kita tukar kerajaan. Sebelum tu tabu tau. Tak boleh, takkan mustahil PM pilihan raya. Tapi 2008 kita menang 5 negeri. Tabu pertama dipecahkan bahawa melalui ballot box kita boleh tukar kerajaan. Kedua, setelah kita perform 1 penggal, 2 penggal di Selangor, saya tengok bukan hanya UMNO saja, bukan hanya satu parti saja yang boleh minta. Ada lagi parti lain juga yang ada kemampuan, keupayaan, pimpinannya mentadbir dan ngurus dengan lebih baik. Waktu Selangor kita boleh berikan macam-macam lah, air percuma lah dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya. Jadi ini semua ruang demokrasi. Dan kita memberi alternatif kepada rakyat. Hari ini orang tak takut lagi dalam berkritik dan sebagainya. Dan jadi tak sepatutnya lah, saya yakinlah ke depannya, saya yakinlah kita tak akan mengorbankan ruang demokrasi yang telah kita kecapi hasil daripada perjuangan panjang yang mula dari gerakan reformasi, gerakan parti politik, barisan alternatif, Pakatan Rakyat dan sebagainya. Hari ini yang kita ada. Jangan sekali-kali kita korbankan ruang demokrasi ini. Sebab yang kita kata madani ni bukan perakhiran, ni baru permulaan. This is just the beginning of the process yang kita nak buat perubahan itu. So kita tutup macam ni lah. Dah tutup lagi? Belum. Dan dah tutup ni. Tadi kata panjang. Belum lagi, panjang lagi ni. Dia penutup bagian panjangnya. Kita kata daripada segi ahli-ahli yang bersama dengan kita ni, mereka yang bersama dengan kita yang mungkin tak ada penjawatanan, mungkin tak ada ghanimah yang dia dapat daripada menjadi kerajaan ini. Jadi rasanya adakah mereka patut rasa kecewa mereka kita meninggalkan perjuangan ini, atau kerana rasa macam kita dah menang dah, kita dah penghujung je dah ni. Kenapa kita nak berjuang apa lagi? Kan takkan nak masih lagi macam dahulu kan. Kita kata macam kita cerita tadi tahun 99 tahun 2001 dan sebagainya. Adakah kita kena rasa sebegitu, atau kita sepatutnya berasa lebih baik, atau bagaimana? Macam mana cara kita nak konsol hati-hati pejuang-pejuang kita ni, Pak Mus? What do you think? Okay, saya sebab tu kita kena ada 2 perkara yang mesti kita lalui. Satu, kita mesti balik semula kepada asas, kepada perjuangan asas. Sebab asas itu sangat penting. Yang keduanya, perlu adanya training. Training ini kena menyeluruh. Sebab untuk memahami asas, tidak ada secara automatik tiba-tiba faham tak? Dia mesti melalui training, dan sekarang ini sedang dijalankan, nampaknya dah mula training ataupun latihan untuk memahamkan ada beberapa perkara. Pertama, saya pun baru balik dari training saya sebagus itu di bawah Akademi Kenegaraan. So, belajar semula, faham semula, pegang sungguh-sungguh tentang rukun negara misalnya, tentang perlembagaan, tentang makna-makna dalam struktur negara, bernegara. Apa itu maksud kepada negara bangsa misalnya. Yang ini kita tak boleh kesampingkan. Dan di waktu yang sama, memahami juga, iaitu kita ingin melakukan perubahan secara yang tidak violent. Perubahan yang kita ingin lakukan ini bukan perubahan yang brutal. Seperti mana kalau kita lihat di negara-negara Arab misalnya, ingin dapatkan perubahan, mereka kena lakukan revolusi. Tak ada jalan lain. Betul. Tetapi di Malaysia, kita masih boleh lagi menggunakan pendekatan macam kita katakan ballot box tadi. Maknanya melalui peti-peti undi, kita boleh buat perubahan kerajaan. So, kefahaman yang digabungkan antara kenegaraan ini dengan pemahaman kita tentang bagaimana ingin kita isi
Madani itu sendiri mesti berjalan dari peringkat yang paling tinggi sampailah ke bawah-bawah. Sekolah rendahnya, tadikanya kalau boleh, sekolah rendahnya, sekolah menengahnya, universiti, semua mesti melalui latihan untuk memahami apa itu Madani, dan tentulah apa itu reformasi juga, supaya pihak yang melihat bahawa mereka sepertinya tak boleh terima yang rakyat ni majoriti menerima agenda reformasi. Sebab itu mereka create naratif yang seolah-olahnya kalau sebut reformasi ni liberal. Kalau sebut reformasi ni tak mau Islam. Jadi kita nak kena bangunkan. Bahkan saya mencadangkan baru-baru ini. Saya kata kenapa tidak kita gabungkan semua NGO-NGO Islam ni, kita berkumpul dekat masjid mana-mana, siapa marah contoh. Macam mana kita nak gabungkan ni? Ini pelbagai-bagai aliran ni. Kita dah ini apa, tiba-tiba muncul grup ini. Sebab tadi demokrasi yang sehat dia memang akan munculkan. Tiba-tiba ini golongan Salafi. Golongan Salafi gini-gini. Golongan Aswaja begini-begini. Golongan RUU. So kepelbagaian ini akan dapat diurus dengan baik apabila adanya chemistry antara mereka. Dan juga pemahaman benda asas sebenarnya. Dia ada things yang kita boleh bersetuju, ada things yes, betul. Jadi kefahaman ini mesti diperdanakan. Sebab itu saya menyeru kepada Menteri Komunikasi, jangan takut, panggil reformis ni bercakap di media. Dah ulang-ulang lah kali ni. Saya dah dipanggil kok. Dah panggil lah. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita biar bercakap. Kita bercakap tentang agenda besar. Kenapa kita nak takut? Nak takut apa yang nak ditakutkan? Kita dah boleh cakap tentang reformasi Ya, lah. inilah eranya. Dan kita nak buktikan bahawa Madani itu adalah produk daripada hasil daripada perjuangan reformasi itu. Betul. Jadi macam mana kita nak lahirkan Madani kalau tak ada proses reformasi? Mustahil. Dan Madani ni tak boleh diteruskan kalau orang yang meneruskan. Kita dah. Yes, kita ni dah umur. Ya. Orang yang meneruskan tu kena memahami agenda tu sendiri. Betul. Dan kita kena soal mungkin ada sebahagian reformis yang mungkin uzur macam Is kata tadi. Mereka ni uzur, mereka ni kurang pendidikan. Misalnya ada. Kita jangan nafikan ada mereka ni di kalangan yang kurang pendidikan. Sudah tentulah mereka harus diberi peluang, dan nampaknya belanjawan hari ini pun bagi peluang kepada rakyat untuk meningkatkan ilmu, pengetahuannya dan sebagainya. Jadi kita kena sediakan ruang ini. Saya rasa jangan wujudkan ruang terlalu tinggi kastanya. Contoh kita bertemu di Aziata. Itu contoh yang baik. Betul. Okey, kita duduk, menteri ke, pak menteri ke, timbalan ke, semua rakyat duduk. biasa ke? Rakyat biasa duduk. Itu latihan yang cantik, bagus. Jadi jangan bagi terasa kami ni berjuang ni. Tiba-tiba duduk aja terpinggir kan. Padahal dengan cara kita buat event yang begitu simple, mudah, dan masing-masing rasa memberi kontribusi kepada negara ini, saya rasa insya-Allah kita akan redakan rasa kita kata apa? Rasa ketidakpuashatian tu. Mungkin rasa terpinggir kata-kata. Ini tu akan cerita ni kalau kita balik pada sejarah sirah. Ketika udah menang lah ni. Menang lah di dalam perperangan Uhud Uhud. Udah menang lah. Tapi geng pemanah di atas tengok yang bawah dia bawah ni habis sapu. Dia ada perasaan itu. Padahal yang mengurus itu adalah Nabi. Mustahil Nabi tidak adil. Tapi oleh kerana syaitan masuk dalam, dia kata tak boleh kita turun. Jadi pasukan pemanah turun. Nak berebut juga dengan ghanimah tadi. Kita ni pemanah lah. Jadi tiba-tiba jadi akhirnya musuh pun dah lihat ini sudah tidak ada pemanah di atas, maka mereka ambillah tempat itu dan mengalahkan sahabat-sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi pun boleh tergiur. Usahakan kita ni kadang-kadang sembahyang subuh pukul 8 kan. Terlajak. Jadi maknanya apa? Maknanya kita kena faham gitu. Jadi saya
bukan terlalu ideal macam disebutkan oleh saudara Jonah tadi. Saya juga tidak terlalu ideal. Saya faham sangat. Kita oleh kerana tidak cukup, belah sana pun tak cukup, kita pun tak cukup. Tetapi disitulah letaknya dalam satu istilah al-mu'min kayyisun fatin. Orang mukmin ni dia lebih pantas membuat keputusan. Kalau katakan Anwar Ibrahim lambat membuat keputusan ketika itu, tengok PN lebih dahulu pakat dengan UMNO, kita pun goodbye lah. Yalah. Saya kepantasan itu. Jadi kenapa ada kepantasan membuat keputusan? Itu juga adalah proses dari reformasi. Betul. Setuju. Bro, okey, bagaimana nak konsol? Saya rasa yang lebih utama sekali adalah saya nak address begini, bro. Saya nak address berapa ramai atau jutaan rakyat ahli anggota parti satu perkara, tapi yang mengundi ini pada keadilan. Yang ada simpati pada perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, gerakan reformasi, perjuangan ataupun mendukung gagasan Parti Keadilan Rakyat. Mungkin daripada tahun kita masuk, kita mula katalah 99 2004 berapa, setidaknya 5 pilihan raya dan peak untuk saya kita dapat dukungan besar tu pada tahun 2000, mungkin atas diri kita sendirilah pada tahun 2013 untuk saya. Itu untuk saya lah, orang lain mungkin tak duit saya, untuk saya benchmark kita, saya paling tinggi kita dulu. Jadi dan saya masih ingat, bro pun masih ingat berapa kita menjadi parti pilihan, gerakan reformasi menjadi parti pilihan, Parti Keadilan menjadi parti pilihan orang muda, kaum intelektual, baik golongan pertengahan, middle class, working class, segenap lapisan masyarakat. Saya benar-benar mengharapkan supaya mereka tidak kecewa, tidak frust. Satu yang saya nak beritahu pada mereka kalau ada yang menonton. Saya yakin ramai yang ni, kita pun tahulah kawan-kawan kita yang terang-terang pada waktu itu 2013 masa APRU kan. Betul. Dia kata dia memang mengundi keadilan Ramai yang dukung Parti Keadilan ni, Pak Mus. Jadi kalau mereka mendengar lah pada saya hari ni Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, bagus 2 tahun. Ialah genap 1 penggal dan 2 penggal. Saya yakin beliau lah lalui perjalanan, tak ada lagi orang politik yang melalui apa yang dilalui apa yang dilalui. Saya yakin dia tidaklah lain yang nak ditinggalkan kecuali legasi nama baik untuk mensejahterakan rakyat. Saya yakin dia akan buat itu. Apa lagi dia nak? Apa lagi kan? Itulah legasi yang dia nak tinggalkan. Bukan nak mencari kekayaan itu tidaklah sama sekali kan. Jadi itulah yang bukanlah saya nak cuba memujuk pendukung-pendukung yang pernah mengundi kita, bro. Ramai, bro. Betul. Iyalah. Tahun 99 keadilan bertanding di Melaka masa tak hilang orang berterang di kampung saya masa sini. Tak hilang orang berterang kat sini dia dapat. Jadi banyak kalau kita kumpulkan dalam 26 tahun orang yang mendukung yang saya boleh katakan hari ini Datuk Seri Anwar itu dia unifying factor. Itu satu perkara yang kita kena sebut dengan jelas. Kita kena bagi kredit tu. Dia satu faktor penyatu. Betul. Dan dia mengajak dan dia menuang Parti Keadilan ni satu parti bergaris tengah yang mengumpulkan segenap lapisan segmen masyarakat. Kita bayangkan kita ada naik presiden daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada orang Hulu dan sebagainya. Inilah parti masa depan. Betul. Jadi sebab tu kita boleh dapat dukungan daripada segenap masyarakat. Jadi saya mintalah kepada saya nak konsol pada penyokong yang mengundi kita sebenarnya. Betul. Dia kata insya-Allah saya yakinlah takkanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kawan-kawan yang jadi menteri hari ini dia nak tinggalkan apa yang mereka telah lalui. Ramai juga kan sebahagian mungkin yang jadi menteri hari ini yang memang daripada tahun 98 juga. Kak Haji Saifuddin, even Rafizi, Launik Nazmi dan sebagainya, Fahmi kan. Jadi itu. Dan untuk anggota pula saya nak beritahu pada anggota kawan-kawan lah. Nak konsol kawan-kawan ni inilah sekarang dah jadi kerajaan. Sebab saya pernah jawab soalan ni tahun 2007 sahabat kita saudara Izam keluar parti. Saya ditanya oleh wartawan. Saya jawab ni jawapan agak klise lah, poyo sikitlah saya kata. Tapi itu benar kan, sebab dan alhamdulillah lah saya hari ni masih lagi begini kan. Tu yang orang tanya saya, bro,
Asal kau boleh stay, kau tak ada. Saya kata begini, jelas, kita kena jelaskan. Kau masuk parti kerana orang ke kerana kau percaya pada perjuangan? Perjuangan. Betul. Parti tu. Kalau kau masuk parti kerana perjuangan parti tu, insya-Allah apa pun berlaku, pemimpin datang dan pergi, kau akan tetap stay. Itu saya lah kan. Sama lah kita. Klise sangatlah soalan tu. Tapi Tapi itu hakikat, itu hakikat. itulah jawapan saya pada ketika itu. Orang tanya masa tu Dan sekarang ni pun sama. alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah lah. Naib ketua, saya masuk naib ketua PMK tahun 2007. Saya ditanya. Itulah saya jawab kan. Tapi saya rasa itulah kenapa kita boleh stay. Dan untuk anggota parti, saya sebut hari tu di podcast di parti, saya kata saya nak beritahu kawan-kawan lah yang baik di ranting, di cabang, di seluruh negara kan, parti ni, this is a great party. Parti kita ni pernah jadi parti yang menggapai dari pelusuk ceruk rumah panjang pun kita boleh dapat undi. Bagus, bayangkan. Sampailah ke mana? Bandar sebagainya. Bandar, apa kampung. lagi kan? Kampung kan? Kawasan ulu dan sebagainya. Gila. Satu eksperimen dan eksperimen itu berjaya. Ya. Bermakna sebenarnya di mana saja manusia itu berada, rakyat kita berada, aspirasi mereka sama. Ya. Mereka mahu perubahan, mereka mahu Keadilan apa kita punya keadilan. moto parti, keadilan untuk semua kan? Keadilan untuk semua. Jadi, kalaulah anggota parti ni yang dengar ni, kalau betul dia sayang apa tidak, come on, this is a great party. Ya. Bukan kita nak menidakkan parti-parti kawan-kawan kita yang lain, Ya, tapi ya. saya nak begitu. One single multi-racial nationalist parti nasional multi-racial, parti nasional berbagai kaum. Yang pertama yang telah menyatukan dari Sabah sampai ke Perlis sampai ke Johor. Ya. Parti Keadilan. Betul. Bukan kata tak ada parti multiracial, tetapi yang ini yang menonjol, yang nampak, yang apa orang kata, yang membawa suara itu. Betul, setuju. Ya. Setuju. Pak Mus, kita tutup begini Pak Mus. Ya. Pesanan Pak Mus tadi, dia ni Suara Jonah ada pesanan lagi ke ataupun nak tambah sikit lagi ke? Tadi kata panjang lagi. Cakap Saya nak dah. ambil kan. Pesanannya macam mana Tuan Jonah? Okey, pesanan tu dah buatlah daripada reformis tadi untuk kita Bagi Pak Mus lah, bagi Pak Mus. bagi Pak Mus. Pak Mus, pesanannya kepada rakan-rakan kita ni Pak Mus. Okey. Yang mungkin rasa dah lemah. Pada sahabat-sahabat kita yang kita patut bangga dengan orang panggil kita reformis ya. Kita rasa bangga sebab reformis itulah yang sebenarnya merubah landscape politik tanah air kita ni. Landscape politik ini yang dulunya terlalu kental dengan maaflah walaupun sekarang dah jadi geng sama-sama kita, satu ketika dulu kita rasa mustahil nak pecahkan dominannya parti-parti nasionalis ya, yang hanya berpaksi kepada satu bangsa dan sebagainya. Tapi kita telah berjaya meletakkan Malaysia ini di satu tahap yang mana kita sendiri yang mengangkat sebenarnya pemimpin kita yang juga sebagai bapa reformasi. Jadi agenda reformasi itu bagaimana untuk membina negara ini ke depan, semua tu formula-formulanya semua sudah ada pada pemimpin nombor satu di Malaysia. Jadi kalau dia bersilat macam mana pun bawa UMNO ke bawa itu dalam tu, mungkin itu juga adalah sebahagian dari formula yang dia telah rancangkan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Semua orang tak terfikir tiba-tiba overnight berubah daripada kutuk mengutuk tiba-tiba jadi kawan. So ini semua sebab itu kepimpinan itu dia mesti duduk di atas. Kita ni sebagai pengikut, penyokong. Penyokong biasanya duduk level kita tak boleh tunjuk lihat bagaimana luas begitu. Tapi kalau pemimpin, apatah lagi kalau dah level pemimpin itu sudah diterima sebagai ke level antarabangsa, sudah tentu dia melihat bagaimana bermain politik itu secara lebih luas. Dan alhamdulillah Allah juga mengizinkannya berlakunya peristiwa gabungan ini. Dan kita kena, satu cabaran kita juga Ais ialah kita beritahu kepada sahabat-sahabat kita, kita kena tahan sikit.
apa nama tu, tahan sikit lah. Kalau orang, saya bagi contoh pada orang yang isteri banyak. Orang isteri banyak, lebih dari satu, dia kena pergi ke rumah isteri satu, tak apalah, dia cakap biasalah. Tapi dia pergi ke rumah isteri kedua, dia tak boleh bawa cerita isteri satu pergi rumah isteri dua. Dia kena imbang. Okey, isteri dua ni kecenderungannya apa? Oh, gini. Yang pentingnya damai lah. Jadi dua-dua isteri tadi dalam keadaan baik. Apatah lagi kalau 4 isteri. Sebab itu ada setengah orang kata kalau berjaya mewujudkan 4 isteri, ada 4 isteri ni bermakna dia boleh kontrol dunia ni. So maknanya kalau berjaya 19 parti ni, kalau 19 parti ni dapat didamaikan, dimanage, ya, diatur, disusun, ini adalah tanda-tanda yang hebat. Seperti mana kalau tanya orang Indonesia, siapa yang paling hebat? Mereka akan kata Soeharto. Soeharto lebih hebat dari Soekarno. Sebab Soeharto mempunyai pemikiran bagaimana dia orang Jawa tapi boleh handle bangsa-bangsa yang lebih dahsyat, pelbagai. Nampaknya orang Indonesia dari sudut itu, ya, oleh kerana kepandaian, kecerdikan pemimpin Indonesia itu sendiri, aman damai dah. Sedikit-sedikit lah. Lepas itu dia cool down balik semula. Dan kita sekarang ni sedang menuju ke arah itu, iaitu 19 parti boleh bergabung membina perpaduan, dan mari kita sama-sama, terutama sekali para reformis, ya, yang sudah tentu bukan pengemis, kita perjuangkan terus bersama di belakang bapa reformasi kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga kabinet yang ada hari ini. Buktikan bahawa anda adalah yang terbaik untuk mengatur Malaysia sebagai sebuah negara madani. Baik. Saudara pesanan bentuknya. Saya rasa untuk kawan-kawan anggota parti reformis, kawan-kawan lama dan sebagainya, ayuh kita sama-sama kita dukung sahabat kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita satu ketika dulu pernah lihat wisdom dia tu gagaskan gerakan reformasi, parti jadi kemudian kita ada gagasan parti, dan akhirnya kita tak pernah fikir kan 2008 dan seterusnya, 2003 dan akhirnya kan. Itu wisdom. Tentulah bukan Datuk Seri ada juga kawan-kawan sekeliling yang turut memberikan pandangan. Tapi kepimpinan beliau, dan kita pernah melalui, saudara pun masih ingat lepas kita 2020 dikhianati dan sebagainya, had the lowest, tapi dia masih lagi kat situ. Kita tengok dia kita letih, kita tengok di sini kita letih kan, tapi dia diteruskan. Jadi kita berilah seluruh dukungan kita pada dia. Kita letakkan kepercayaan kita pada dia. Kepercayaan, betul. InsyaAllah kita yakin wisdom dia. Macam saya sebut tadi lah, tak ada apa yang dia nak tinggalkan. Dia nak tinggalkan legasi yang baik untuk membangun, mensejahterakan rakyat, menjadikan Malaysia yang lebih baik lagi. Betul. Jadi tapi ialah Pak Mus teruskanlah nak siapa, saya tak fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, oh jangan kritik, jangan komen, jangan marah. Tidak, saya rasa Iswadi okey, ketua cabang tak betul kita kritik lah. Tak kalah tak betul kita nak kan. Nama kita Parti Keadilan, lawan tak lawan. Baik, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih kepada itulah tuan-tuan, bagaimana yang kita lihat daripada kita punya timeline sejarah kita, perjalanan kita sebelumnya, perkembangan daripada dua generasi, dua aliran yang berbeza bertembung di bawah satu kemah reformasi, remah perjuangan yang membawa kepada apa yang kita ada pada hari ini. Dan inilah madani yang kita nak bawa. Kita kata ini bukan, kita tak sempurna, kita ada kekurangan, tetapi sebenarnya daripada ketidaksempurnaan dan kekurangan itu sepatutnya kita sebagai pendukung reformasi ataupun yang mungkin mula berkecimpung sebagainya, untuk kita bawa agenda ini supaya akhirnya yang menang, yang sejahtera, yang baik adalah rakyat. Terima kasih Pak Mus, terima kasih Saudara Jonah kerana bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, yang subscribe, yang like, yang share. Terima kasih semua yang berada di TikTok.
Sekian daripada saya, daripada kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan tetap Lawan. Assalamualaikum.